Even dekat African pun, dekat belah-belah Ethiopia apa semua, dia orang grind, dia tak ada letak gula pun. Kalau perasan dia bakar sendiri. Lepas tu dia tumbuk sendiri, dia giling sendiri. So dia tak payah ada mesin bagai lah. Tak ada mesin bagai pun. Cuma kita yang nak macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kembali lagi ke podcast Marahin Season 2 episod yang 1. Season 2. Yes, Season 2. Season 2 Tempat yang berbeza. Yes, environment yang berbeza. Ya, cuma Is tak dapat join hari ni kerana kesibukan. Yes. So kita ada tetamu khas. Betul. Kenapa kita ada tetamu khas? Sebab kita ada ciri khas. Ciri khas Ciri khas tersebut adalah kopi dulu baru kamu. Wah. Ya, untuk penonton semua, kita hari ini akan untuk bulan ni lah, kita akan insyaAllah akan ada beberapa episod yang kita akan sentuh perihal pasal kopi. Betul. Industri kopi di Shah Alam khasnya. Betul. Asyik cerita pasal apa isu semasa je. Sekali-sekala kita kena cerita kopi. Yes. Sebab kopi ni macam trend Yes, betul. Sebelum ni tak ada kedai kopi di mana-mana. Betul. Tapi setiap section sekarang seolah-olah dah ada kedai kopi. Betul. Okay, yang ada brand, Yes. yang indie, yang buat daripada rumah, yang dekat ceruk, yang ceruk. tepi Lombong. Tepi Lombong, betul. Yang dekat parking kereta. Yang dekat komuter Betul. pun ada. Tak tempat yang tak disangka semua ada. Oh, memang mencabarlah. Aduh, betul. Kita nampak peningkatan trend orang minat kat kopi dan buka kedai kopi sekarang. Yes. Dia macam cendawan tumbuh selepas hujan. Yes. Okay, dalam siri kopi dulu baru kamu, kita membawa tetamu khas. Betul. Sebenarnya sahabat saya bertahun-tahun lamanya minum kopi bersama dia. Dia yang buat kopi untuk saya. Wah. Sebab dia namanya barista. Adakah dia personal barista? Bukan personal barista. Saya tak ada sampai level lagi nak sampai ada personal barista. Actually dia work dekat satu cafe kopi ni. Okay. Dekat Plaza Shah Alam. And then dia memang kawan lah, selalu borak-borak. And then saya tanya why not you nak join podcast, dan dia suka nak join. Wah. So kita ucapkan selamat datang kepada Selamat datang kepada Nick barista. Nick. Okay. So tanpa buang masa lah, kita ada soalan lah sekarang betul kan? Kita ada soalan sekarang. Mana tah ni benda ni kan? Nak kena cari balik. Boleh kita perkenalkan diri dulu? Boleh juga sementara waktu tu. Nick, kalau boleh perkenalkan diri serba sedikit mengenai Nick. Serba sedikit. Kalau nak kenal diri tu kata Nick je lah kot. Okay. Untuk nama orang kata senang panggil kan. Boleh panggil Nick kan? Boleh panggil Nick je. Orang kata kalau nak pengalaman lebih tu nanti kita bincang nanti kata. Nice. Asal mana bang? Asal Terengganu. Asal Terengganu. Orang kata stay kat Shah Alam ni orang kata nak lebih 10 tahun lah macam tu. Setelah habis SPM tu terus naik KL. So KL orang kata terus ke masuk FMB lah. Memang first exposure kerja dekat Klang Valley ni terus buat F&B. Terus F&B. Tu pun tak sangka sebenarnya. Tak sangka sebab kita tak pandai belajar sangat. So bila kita tak pandai belajar sangat, kita langgar lah apa yang kerja ada, kita kerja je. So sejak bila tu mengenal kopi? Kenal kopi, kalau untuk first kerja tu kita tak ada passion lagi kan. Tak ada passion apa semua. Okay. So kita kerja tu kita macam tak ada happy langsung. Okay. So one day tu kita rasa macam seronok gila kerja ni kan. Kalau kita tak pandai, kita pergi cara yang tak pandai ni. Tapi yang buat kita happy. Boleh tak faham macam mana tu? Kita create passion tu lah. Sebab kita tak pandai, kita nak pergi sambung study apa semua, kita tak pandai nak belajar benda tu semua. Nak pergi ambil diploma ke degree, kita tahu level kita. Tapi kalau untuk nak teruskan hidup ni, kita kena ada satu target. So kita kena target. So katakan kita tak nak belajar apa semua kan. So kita nak teruskan hidup, kita nak bantu family apa semua sekian-sekian kan. So kita kena ada satu benda kerja kita buat. So kita buat satu one day tu, kita akan jadi macam aku suka kerja ni Faham. Jadi minat mula-mula tu datang bukanlah tiba-tiba memang aku daripada kecil minat kopi. Bukanlah macam tu. Dia bukan trend macam sekarang. Sekarang budak kecil umur 12 tahun dah pandai buat kopi. Dahsyat. Dia kata dah Nescafe ke kopi?
Kopi. Okey. Dah ada mesin kopi kat rumah apa semua. Okey, betul. So ni orang kata daripada support daripada parents apa semua kan. Kalau macam saya daripada kampung apa semua. So kita kalau mesin espresso tu memang tak pernah kenal. Okey. Ini memang datang apa? Genset ke apa kan? Orang kata habis SPM tu kata okey ada kerja kosong. Kerja ni macam mana? Buat air. Tekan-tekan dia kata. Main tekan-tekan cakap. Kan tekan-tekan keluar air kan. Kita ingat ke vending machine ke macam mana? Vending machine pun tekan-tekan keluar air. Ingatkan macam tu. Rupanya ada cara dia. So daripada cara tu dia create kita punya passion tu, kita buat every step tu dia ada. Jadi Nick sebenarnya belajar daripada bawah. Daripada bawah. Saya mula-mula masuk tu kerja first kerja dalam bar tu saya potong strawberry je. Okey, kau buat je Maison Plus ni pun sekian-sekian. Lepas tu saya kata, takkan kerja aku macam ni. Kan? Takkan betul kerja aku macam ni kan? Sehari potong buah. Potong buah strawberry kan. Sebab dia ada kerja satu dessert tu memang nak pakai strawberry. Dia suruh potong apa semua sekian-sekian. Kerja macam ni. Okey. Habis strawberry, potong pula pineapple kan. Kita kat rumah kat kampung malas nak potong apa semua kan. Tapi bila sampai situ kita buat semua. Potong temikai apa semua kita potong-potong. Supaya sebelum kita nak kenal satu benda tu, kita kena buat sebelum tu dulu. Faham. Bila lama-lama baru kita realize yang inilah passion kita, inilah yang kita minat. Dan yang paling penting saya rasa buat apa yang kita suka lah. Betul. Tapi selama ni memang tak ada latihan rasmi, latihan formal. Ada pergi kelas ke? Tak ada. Tak ada. Yang first kerja tu memang dia suruh kerja je. Kau potong lah, kau kopik lah kulit oren tu kan. Satu plastik yang 200 biji apa semua tu, aku kopik lah. Okay, ni kerja kau. Nanti kau rehat, lepas tu kau sambung lagi kerja ni. Macam tu. Tapi ni kau tabah buat benda tu. Sebab kalau lokal lain, aku rasa dah cabut tu. Sebab time tu kita kata, macam saya cakap tadi, kita tak pandai. Kita walaupun saya dulu kalau nak kata tak pandai tu pun tak adalah tak pandai sangat. Betul? Tapi boleh lah kan. Tapi bila kita tengok result tu, aku nak sambung belajar ke tak nak? Belajar ke tak nak? So sambung belajar, family pun tak berduit sangat pun kan. So boleh lah kita kerja je lah kan. So bila kerja tu kita jadi seronok. Okay, so bila masuk jadi barista ni? Dia punya turning point dia tu. Turning point bila saya buat air tu, satu kerja yang saya kerja dekat satu pabrika tu, ada satu restoran saya kerja. Okay. So bila kerja situ dia ada dah provide training yang orang kata company punya provide. In-house training. In-house punya training. So dia bagi training macam tu, saya macam dia tak adalah nampak macam kita nak follow sangat. Cuma bila dia nampak brother ni dia boleh jadi leader tau, macam jadi bar manager. Cakap bar manager, so dia pula ajar orang. So saya ni suka nak mengajar orang. Padahal kita tak pandai. So aku nak tak nak, aku kena belajar juga. Faham. So orang kata dulu tak nak belajar, tapi kita kena belajar cara lain. So barulah jadi barista ni lah. Baru jadi barista. So slowly orang kata macam first saya kerja dekat situ, dia tanya, awak boleh buat latte art? Saya kata tak boleh. Sebab kita masa tu dah tahu dah latte art tu. Tahu sikit lah. Orang kata kalau boleh buat jadi buah apple tu pun dah kira buah apple. Kepada para penonton yang tak tahu, latte art tu adalah lukisan yang dalam air dalam mangkuk pula, cawan kopi tu. Okey. Saya takut ada orang yang tak tahu. Dia minum kopi hari-hari tapi dia tak tahu benda tu adalah latte art. Betul. Kadang benda tu pun tak appreciate pun orang. Setengah-setengah orang dia nak minum sahaja. Dia nak minum sahaja. Dia kata aku nak minum kopi saja, aku tak kisah apa rupa atas tu. Faham. Letak je apa benda kan. Datang-datang kacau. Faham. Okey. Faham. Kejayaan. Okey, kejayaan selagi macam jadi barista. Pernah menang award ke? Somehow. Award tak pernah lah. Cuma pernah lah orang kata pergi kejayaan saya. Kalau ikutkan saya dalam bilang F&B ni pergi jauh. Saya start daripada bawah macam tadi saya cerita. Okay. Dan saya go step to by step. Orang kata apa, sampai saya punya position tu, sampai jadi manager sampai situ. Saya jadi restaurant manager. Sampai jadi restaurant manager tu, saya back to normal balik. Saya pergi ke orang kata apa, specialty punya coffee shop. So saya suka pergi. Saya pernah pergi join competition, tapi yang masa tu kita baru pandai-pandai macam gitu je. So kita pergi tu, saya pernah pergi masuk satu event tu, semua Chinese time tu. Semua Chinese. Itu tahun berapa tu sebenarnya? Ni seorang yang Melayu. Saya seorang Melayu. Saya tengok list mana nama kan, nama cek apa semua. Nama saya seorang yang Melayu. Saya nak keluar, saya kata kan. Baik saya keluar je ni kan. Jangan macam tu kan. Chinese tu nasib baik friendly. Memang friendly. Saya suka yang dia punya culture kat situ. Dia tarik kan. So bila saya kata macam boleh ke ni? Tak apa awak join. Dia kata kan. So saya kata macam
Okay lah, saya try lah. Tapi nak kata menang tu tak dapat lah. Sagu hati tu boleh lah. Okay. So kalau untuk kalau pertandingan kopi barista ni kan, apa sebenarnya dipertandingkan? Kecepatan ke atau apa, latih art saja kan? Dia ada banyak. Kalau competition ni, dia ada competition latih art. Okay. Dia ada competition barista. Barista ni daripada segi taste apa semua. Taste dia suruh buat dalam 3 jenis air, macam contoh espresso, lepas tu dia pergi latte, lepas tu baru dia pergi cappuccino. So daripada situ dia ada dia punya mark dia lah. Dia ada markah dia apa semua. Kalau untuk latih art ni, dia nak tengok kesenian tu. Sebab bila latih art ni, dia seni dia tu dia lain sikit. Faham? Mungkin abang rasa yang ni cantik. Abang ni kata ni yang ni cantik. Tapi setengah orang kata okey, dalam 3 judge kat situ, juri kat situ kan. So siapa yang banyak pilih yang tu? Majoriti lah. Yelah, sebab kalau ikut cantik ni kan dia subjektif. Betul. Saya ingat betul. dia ada certain macam arts tu kena sharp ke mungkin. Betul. Atau form tu kena betul-betul. Betul. Kadang kalau untuk latih art ni dia dia tak pentingkan rasa tu. Dia tak kisah kalau rasa tu tak sedap ke, masak lebih ke, janji dia nak nampak colour tu. Faham. Dia nak ada middle punya gelas tu, cawan tu dia nak betul-betul tengah kadang kan. Dia nak shape dia tu cantik. Dia tak nak nampak. Adalah dia punya point-point dia kat situ. Jadi sebenarnya kopi ni bukan sekadar pahit saja, betul tak? Bukan. Dia bukan di-serve saja dan diminum. Dan ada lagi satu persoalan Kalau awak minum kopi dengan gula, maknanya you are not coffee lover. Betul ke? Macam kat Starbucks kan. Dia kata dia coffee lover, tapi sebenarnya dia minum frappe yang Betul. gulanya bertantan lah kat dalam kan. Dia kalau nak kata coffee lover tak boleh. Dia coffee drinker. Coffee drinker. Dia coffee lover tu lain. Kategori dia different lah. Lain. Kalau kata boleh dia minum yang ada manis tu, dia coffee drinker. Okay. Dia kalau nak coffee yang edited, yang betul-betul, dia minum je coffee hari-hari. Dia tak kisah yang ada manis tak ada manis, dia tu panggil edited je. Sebab ramai penagih kafein ni sebenarnya. Ada tak yang datang pagi-pagi dah kopi. Kadang ramai kalau kita pergi certain area, kalau yang kata dah kenal lama pasal kopi macam gini kan, dia tak pelik. Pagi tu memang wajib. Sebelum breakfast, itulah breakfast dia. Ada yang sampai macam tu. Ada yang marah kalau tak dapat, selagi tak dapat tu. Asal mesin rosak. Ada asal mesin rosak, aku nak datang ni kan. Dia marah lagi. Dia tak terima. Kita pagi-pagi marah. Asal jam. Dia asal rosak. Dia kata sudah, aku suka kopi kau ni. Macam tu. Sudah. Aduh. Ui, macam-macam Kita pula kena marah. So ada yang penagih kopi ni, boleh kata penagih, dia memang nak kena boleh. pagi ni memang boleh kena. katakan penagih kopi jugalah orang kata kan. Tapi tak kena tangkap dengan ADK. Betul. You boleh tak tahan. Dia bukan sampai level tu. Saya tak faham lah, sebab saya tahu kita ada kopi biasa, yang kopi kampung biasa tu kan, dengan Nescafe kan. Nescafe kan, dengan kopi machine yang kena grind bean dia dan sebagainya. So sebenarnya ada berapa jenis orang kata base kopi tu? Dia macam gini, kalau kita kenal daripada kecil, kita tengok mak bapak kita minum kan, kata ni lah kopi adalah pahit. Kopi pahit, kalau letak gula tu dia okey lah, boleh kita minum lah. Tapi bila dah kita tak tahu sebenarnya kat luar, macam kalau ikutkan dekat negara luar dah start lama dah. Even dekat African pun, dekat belah-belah Ethiopia apa semua, dia orang grind, dia tak ada letak gula pun. Kalau perasan dia bakar sendiri. Lepas tu dia tumbuk sendiri, dia giling sendiri. So dia tak payah ada mesin bagai lah. Ada mesin bagai pun. Cuma kita yang nak macam mana. Kita nak yang macam mana. Kalau nak kata macam contoh tadi abang punya soalan tadi, kita ada banyak type. Banyak sangat. Sebab tu kalau kita nak yang banyak tu adalah type bean tu ke atau macam mana? Tak, cara. Cara orang tu nak minum macam mana. Kalau dia nak minum espresso dekat rumah, dia beli Nescafe. Dia baca sendiri, nak jimat lah. Kalau dia nak minum orang kata macam like premium sikit, dia kena keluar. Dia nak suruh orang buat. Kadang mesin ada kat rumah pun dia pergi keluar juga. Ada macam tu. Beli mesin beribu-ribu, bagai nak rak, susun atas kabinet. Ikut orang punya trend. Kadang macam tu ada. Dia macam tu punya. So sebenarnya kalau saya tanam kopi belakang dalam pasu, saya tuai biji, saya nak pakai lesung batu, hancurkan dan tapis pun jadi juga. Jadi tu abang punya cara. Tak payah nak temperature, nak grind halus berapa tu kan. Saya ada juga tengok lah kopi punya orang kan. Dia discussion ni berapa banyak berapa halus, berapa halus dia grind, berapa air dia tu.
Benda-benda macam tu. Dia kalau bila kata berkait dengan type tadi tu, itu pada individu punya type. Bila type dia terlalu banyak, individu yang pilih. Contoh abang punya nak minum espresso. Abang minum espresso. Kadang orang nak minum espresso sebab trend. Ada juga. Dia kata macam ada saya tengok satu konten tu. Dia datang, dia kata, "Okay, boy bagi satu espresso." Kenal ke espresso macam mana? Macam mana aku tak kenal espresso? Sebab dia trend. Dia rasa macam belagak nak minum kan. Ada je macam tu. Dia rasa espresso tu sama kan. Sama. Sekali sampai kecil. Biar betul kan. Tak ada susu kan. Ada je macam tu. Tapi nak tak nak dia telan lah. Kalau dia rasa malu sikit, "Dik tambah susu ke sikit, tambah air panas ke kan." So nak jadikan air satu lagi. So maknanya dia boleh minum lah air tu. Saya nak cakap saya nak cerita lah. Ni memang kelakar. Ni saya punya pengalaman. First time minum kopi Nespresso. Espresso. Cerita dia, saya tak minum kopi pun sebelum ni. Ni 20 years ago lah. Dan kebetulan saya pergi kat hotel dekat Putrajaya, yang tepi Tasik tu. Dah tutup, dia tukar nama. Apa hotel tu? Lupa, tak apa. So kat situ dia kata, jom lah kita minum kopi. Saya ingat kopi macam Nescafe lah, kopi O macam biasa lah. Buka-buka menu kan, satu benda pun saya tak faham. Dah ni orang tu dah tunggu dekat tepi meja. Jadi saya buat, tengok espresso ni cepat buat tu. Express. Itu lah dalam kepala otak kan. Espresso satu. Tak tahu pun rupa dia tu macam mana. Tak tahu. Memang mampus tak tahu. Masa tu orang kata bawa keluar dari kampung lah. Sampai kecil. Dah kerja dah apa benda ni kan. Kok kecil kan, macam ini wine ke apa kan. Contohnya kita dah tuan. Tapi dalam tu nampak kopi kan. Minum sekali hirup. Habis. Bulat mata aku lepas tu. Rupanya espresso ni dia concentrated kan. Party kopi tu. Lepas tu jam dah bulat mata. Lepas tu jam. Aku nak apa tadi? Dah habis. Aku nak order lagi satu. Aku minum. Oi, serius lah. Berdebar babe. Betul. Baru saya tahu kopi boleh buat jantung berdebar. Dah lah pahit dia, nauzubillah. Tapi memang kelakar. Sampai saya sekarang ni, kalau saya kena kopi, saya teringat tu saya memang kelakar. Sampai sekarang ni juga saya takkan order espresso. Sebab dah kenal. Dah tahu dah. Tapi pengenalan macam tu cantik bang. Kita dah kenal espresso macam mana rupa kan. Tapi bodoh gila ni. Memang bangang tu. Tengok. Kecil ni pun dah datang apa kan. Asal dia jadi kecil kan. Ingat minum prop. Ingat dia nak bagi lagi kan. Takut dia salah order lagi sekali kan. Order lagi sekali minum prop. Berapa? Wih, jantung aku macam orang lepas main bola. Macam orang lepas berlari. Macam. Aduh. Okay Mi, ada soalan untuk bagi kat Nick? Ada. Okay, saya nak tanya. Sebab sebenarnya 2-3 tahun ke belakang ni, saya nampak banyak kedai kopi yang dibuka dan sebagainya. So saya tak tahulah. Pertama sekali saya nak tahu pendapat abang lah pasal kesedaran orang minum kopi di Malaysia itu sendiri. Kesedaran dia orang. Kesedaran. Adakah macam di US hari-hari orang konsum kopi, atau di Malaysia itu macam mana sekarang? Sekarang dia ongoing. So maksudnya sebab kita ni, kalau macam first tadi pun abang ada cakap macam orang kata apa, cendawan tumbuh selepas hujan. So sebab benda tu orang kata sebelum tu terlalu ramai peminat untuk kopi. So that's why terjadi benda tu. Sebab tu terjadi benda tu. Sebab satu tempat crowd ramai gila. So setengah orang akan fikir, aku pun ada pengalaman buat kopi, asal aku tak jual kopi. So that's why dia buat macam tu. Maknanya dalam market tu bila ada demand, akan lagi banyak supply. Orang supply, betul. Demand dia tinggi lah sebenarnya. Demand dia tinggi lah. Sebab tu kadang orang kata orang dah bosan di tempat ni, tapi tak ada orang nak buat yang create benda yang lain. So that's why benda jadi macam tu. Macam contoh orang kata orang dah bosan dengan orang kata apa, dengan nama yang besar ni, macam contoh Starbucks kan, kita letak kan. So orang dah kenal, tapi orang tak puas dengan minum air dia. So that's why orang create benda lain, nak ikut cerita rahsia dia punya tekak. So tiba-tiba punya orang kata cerita rahsia dia punya tekak tu kena dengan orang lain juga. So that's why. So dia punya benda ni orang kata apa, permintaan tu orang kata kalau ikutkan daripada dulu lagi, kalau kita dah create, cuma kita lambat. Kita lambat. Kalau kat Indonesia tu dah awal dulu lah. Betul. Betul lah. Sebab selama ni dah berdan Nescafe dia kedai mama. Kan. Dia minum kopi O. Kopi tarik. Kopi tarik kan. Satu lagi mentaliti yang kalau ikut nak, yang kata orang kata yang tua-tua pun, dia stay cakap, alah kopi semua sama dik.
Betul. Ada orang cakap dia macam tu. cakap Betul. tu. Betul. Dia tak ada terima benda baru. So dia akan letak macam tu. Cakap kopi semua sama. Cakap macam mana gitu kan. Apa yang orang letak harga mahal, harga murah, harga mahal, harga murah semua kan. So kat situ demand pun, orang kata demand pun tinggi. Demand kita tinggi. Sekarang ni orang kata kalau siapa buka kedai kopi boleh buka, tapi dia kena ada strategi. Memang ramai yang buka dan ramai juga yang tutup sebenarnya. Sebenarnya ramai yang tutup. Ramai yang tutup. Dan setengah tempat pun ada 3-4 kedai kopi. Betul. Betul. Satu section tu kan. Persaingan tu jadi tinggi pula kan. Persaingan jadi tinggi. Lebih pula kedai. So maknanya kat situ kompetitor yang kata sihat boleh, tak sihat pun boleh. Dia sebab kalau nak kata demand tadi, macam contoh tadi, kita dah macam level US ke, yes, kita kalau ikutkan kita dah lebih dah. Setengah-setengah kalau orang kata pada orang kata apa, orang overseas datang kat sini pasal orang kata apa yang datang melancong semua. Dia cari-cari yang kedai yang betul-betul lokal. Bukan, maknanya yang serving betul-betul real coffee. Yang bukan yang ada manis-manis flavor macam kita cakap tadi kan, ada manis-manis, ada whipped cream apa semua. Dia tak suka macam tu. Dia nak cari yang original. Macam contoh betul-betul espresso, betul-betul latte. Dia tak nak lah salted caramel apa semua benda-benda yang manis-manis. Dia cari macam tu. Dia nak original. Okay, faham. Jadi macam kedai-kedai you nampak dia adalah satu benda yang sihat lah. Ada yang orang kata benda yang sihat lah. Benda yang sihat lah. Bukan ada orang kata ikut trend. Oi, kopi tengah best. Sebab satu zaman dulu saya teringat ada antara peniaga-peniaga dia suka buka kedai kopitiam. Betul. Dia ada satu zaman tu. Ada satu zaman tu kopitiam. Semua kopitiam. 2009, 2010. Lepas tu seram habis. Dengan apa Old Town. Betul. Old Town sekali dah hilang sekarang kan. Tinggal sikit je. Papa Rich pun dah langsung tak nampak. Betul kan. Sekarang kopi. So kita harap trend kopi ni bertahan lah. Dia insyaAllah bertahan. Kalau orang yang meniaga kopi tu, yang dah buka kedai kopi ni, dia betul-betul jaga kualiti. I mean like dia jaga dia punya standard. Contoh harga kopi dah harga macam gitu. Tiba-tiba dia drop harga dan ramai orang boleh jual harga kopi murah dan ramai orang boleh supply kopi murah gila. So bila murah, orang cakap alah murah, kau nak expect apa sedap-sedap. Orang akan cakap macam tu nanti. Faham. So slowly akan jadi drop macam kopitiam balik. Dia boleh jadi macam tu. Tapi ni saya nak tanya setengah kedai brand established boleh jual ni apa ni? Americano RM10. Tapi yang duduk tepi jalan yang tak ada sewa premis pun dia jual RM10. Apa komen ni pasal benda ni? Macam awak okey lah, you ada cost nak beli mesin dia mahal. Kita tahu coffee bean pun mahal juga. Dan kenapa you tak compete dalam RM7 ke something like RM6 je kan? Dia dari segi sudut consumernya macam tu lah. Kalau untuk saya mungkin dia cari yang location yang memang high demand. Okay. Kalau location pun boleh salah satu. Macam contoh kita pergi dekat location yang memang section, kalau Shah Alam ni orang kata section 9. Dia tak pernah tanya kisah pasal harga. Betul. Dia bayar je. Ada setengah orang yang dia tak kisah pun. Tapi ada yang jenis kisah, mungkin dik sama macam harga luar. Sama macam dalam mall harga kau ni. Contoh dia jumpa yang tepi jalan kan. Tapi itu bergantung kepada consumer sendiri. Untuk saya nak decide orang yang kenapa dia letak harga mahal, harga murah, itu dia punya urusan dia lah. Sebab masing-masing dia ada hak letak. Faham. Dan yang kita sebagai consumer, kita kena bijak lah. Kalau air dia tak sedap tapi sama level harga dengan yang dalam mall apa semua sekian, kita beli, kita bodoh lah. Kita beli, kita bodoh lah. Betul. Sebab tu saya kalau saya kerja, saya selalu educate customer. Saya educate customer apa yang abang nak minum sebenarnya. Bagi dia kenal nak minum kopi tu macam mana. Macam mana. Contoh kalau kita kata kenapa kopi ni mahal? Contoh ada certain kopi harga dia mahal. Bean dia tu mahal. So untuk buat black coffee sahaja. So saya kata kenapa mahal sangat? So saya akan tanya dia dulu, dia betul ke kata apa penggemar black coffee? Dan dia suka cari try yang kata bin yang yang premium. Kalau dia tak suka yang try premium, dia just nak minum black coffee sahaja yang biasa. Yang kita boleh panggil americano, long black, yang macam itu. Better dia minum yang macam tu. So kalau dia bila nak minum yang mahal ni, takut dia tak boleh nak tak boleh nak terima dengan harga tu. Contoh you pernah handle lah sekarang ni kopi daripada negara mana
Yang mahal tu? Yang mahal biasanya Jamaica Blue Mountain, Panama Geisha. Dan rasa dia tu memang berbeza dengan kopi cik. Dah sampai ke sana bang. Dah sampai ke sana dah. Selalu terbabas sana. So dia bergantung pada orang. Sebab nak kata sedap sangat mahal tu tak juga. Sebab tu kita cakap kita kena jadi bijak. Kita consumer kena jadi bijak. Kita bukan just nak minum, kita pergi, kita kata kedai ni tak sedap. Okay. Jadi saya punya konsep, orang datang komplain kedai orang lain untuk saya tak boleh terima. Kenapa? Sebab apa, orang pun kan boleh komplain saya punya kedai. Sebab apa, saya kata abang datang kedai saya, abang tahu apa abang nak minum. Kalau abang pergi kedai sana, abang tahu apa abang nak minum. Tapi kalau abang contoh, abang kata kopi sana biasa dia tak strong sangat cari kedai strong. So maknanya yang level yang tak strong tadi tu ada untuk yang dia punya level orang macam tu. Siapa yang boleh terima? Betul, orang tu boleh je minum. Kadang kalau kita kata kalau kopi dia tak sedap, asal dia boleh jalan lagi kedai dia. Betul lah. Baik. Okey Mi, soalan seterusnya. Kalau ini cerita pasal bin saya ada baca lah sikit-sikit pasal bin ni. Saya tahu lah ada bin, a few bin yang orang pakai kat Malaysia untuk buat kopi. So sebenarnya apa yang membezakan? Adakah kadar kepahitan dia ke? Atau cara dia buat panggang bin tu ke? Atau macam mana? Dia kalau nak kata bin ni, bin dia memang ada banyak. Daripada orang kata Brazil, Ethiopia, orang kata yang selalu orang datang kedai dia Arabica ke dik. Yang itu selalu kita dengar kan, Arabica. So dia ada banyak type lagi. Even dekat Malaysia ni pun kita ada banyak. Even dekat kapal pun ada Arabica apa semua. Negara kita memang ada kopi, biji kita kopi sendiri. Yang macam orang kata Nescafe apa semua yang pakai kopi kedah tu. So tu salah satu type kopi juga. So nak kata yang beza tadi tu, kita yang create benda tu. Kita yang create tu sebagai roaster, yang tukang panggang tu, dia kena tahu dia punya apa yang ada dekat kopi tu. Apa yang ada dekat kopi tu, contohnya karakter dia yang macam mana. Macam contoh karakter dia bergantung pada ketinggian. Dia banyak kalau nak cerita tu dia panjang bang. Daripada segi ketinggian dia punya banyak tanah apa suhu apa semua kan. Lepas tu proses pula, proses jadi lain lagi. Ada yang proses honey, wash apa, sun dry. Dia ada banyak. Dia ada banyak cerita. Dia sebelum nak jumpa je rasa kopi tu, dia banyak. So bila terlalu banyak type ni, kadang setengah-setengah kedai yang rajin explain, then dia boleh educate customer tu sekali. Tapi kalau dapat customer yang itu pisang. Kita boleh lah advice dia. Boleh advice. You nak bin apa, nak bin ni ke nak pakai bin ni kan? Dia kalau macam tu bang, kalau dia boleh terima kita punya advice, tak apa. Kalau bila kita explain, dik apa yang best okay, saya explain sekian. And tak kisah dia kedai mana pun, apa yang best dia explain. Last dia bagi Americano. Punyalah satu dunia kita pusing. Kita cakap bin tu level dia apa semua, jempol mak nenek. Americano. Americano tu okey lah. Dik dah cerita tentang bagi latte lah dik, latte panas. Lagi basic dia bagi. Cakap okey dah. Kita tak ada nak cakap apa lah. Sebab kalau bin yang banyak pun, orang kata memang banyak. Tapi kalau yang siapa yang nak tahu tu tak ramai. Tak ramai. Kadang-kadang orang nak minum kopi je, betul lah macam Nik cakap tadi. Sebab orang tak ada knowledge pasal kopi tu. So dia pergi kedai kopi, dia nak minum kopi, dia tak kisah bin apa pun. Dia tak kisah macam mana pun. Yang dia tahu, dia akan dapat kopi susu. Kopi susu dah. Kopi susu dah kan? Sampai ada yang fikir pun pasal kopi ni, dia banyak sangat dia fikir, kata kalau minum kopi sakit perut lah, sakit badan apa semua, sakit kepala apa semua kan. Faham. So tu part of orang kata cara consume pula. Dia minum yang macam mana. Dia boleh minum kopi. Sebenarnya kopi ni dia tak salah pun untuk kita minum. Tak kisah orang sakit kepala macam mana, dia kena tahu dia pilih kopi yang macam mana. Contoh cara method dia buat macam mana. Dia ada banyak cara. Contoh orang kata awak sakit kepala, lepas tu awak bantai espresso tadi. Memang sakit kepala lagi ya. Faham. Betul. Dia jadi macam tu bang. Betul lah. Nik, pengalaman awak customer yang paling rumit pernah awak tu, dia menduga tahap ilmu barista yang awak ada. Pernah dapat dia ada. Ada bang, sampai nak gaduh ada bang. Sampai nak gaduh ada. Apa dia gaduhkan dia pasal kopi je kot. Dia nak gaduh pasal kopi. Lepas tu first dia macam mana orang kata, dia pala tahu.
Dia pala tahu sangat bang. Satu lagi about age lah. Orang kata bila dia tengok barista ni muda, dia lagi tua. Dia lebih kurang kata macam dia lebih makan garam lah. Itu dia sakit jantung tu. Itu dah tinggi tu. Itu dah tinggi tu. So antara dia punya case ni, dia lebih kurang kata macam dia nak compare. Macam saya kata tadi kan, saya tak suka customer compare. Tapi dia compare pula pasal harga. Dia compare pasal harga. So bila dia nak minum, saya explain lah pasal kopi apa semua, sekian kan. So saya cakap kopi ni daripada country ni apa semua kan, rasa dia akan jadi macam ni. Rasa macam ni. So that's why kita mahal dan kita import pun sekian kan. Kita explain. So bila kita explain dia kata dia akan cakap apa, kopi semua sama lah. Lepas tu dia pun cakap, abang ni coffee lover dia kata macam tu. Okey lah, kalau coffee lover dia pun order. Dia order pun yang ada flavour kan. Ada mana-mana, saya hazelnut latte macam tu lebih kurang kan. So saya kata balik, saya kata bang, kalau abang coffee lover, abang tak minum manis-manis. Dia dah marah lah. Dia trigger lah. Lepas tu saya pula serve pula tu dalam, orang kata cawan besi, dia kata kan, cawan steel kan. So dia kata, kau serve apa dalam macam ni kan? Dia macam bengkak gila kan. Kan dia bengkak gila cakap, ni kau serve apa macam ni kan? Lepas tu macam, kita memang serve dalam ni. Kau tak ada cawan lain, dia kata macam tu. Kau tak ada cawan lain ni. Dia marah gila, kau tak ada cawan lain ni, aku tak minum dalam ni kan. Dia kata kan, dia reject terus. Saya kata macam, kau nak marah tu kan. Nak marah cakap, kalau nak marah cakap, kita ada take away card, bagi yang tu, ada bagi yang tu, dia kata tu. Saya kata okay, faham. Lepas tu dia pun, orang kata bila dia duduk tu, dia pandang lagi dekat bar tu kan. Dia pandang kan, macam dekat saya dengan satu partner seorang staff lagi kan. So dia borak-borak, dia cerita lah, macam alah kopi semua sama lah apa semua kan. So untuk saya, kalau dia kata kopi semua sama, kadang benda tu dia macam, kau datang kedai aku kan. Kau datang kedai, so bila kau datang tu, kau kena terima lah. Macam aku datang rumah kau, macam tu. Saya datang rumah abang kan, saya buat apa dah tahu. Mana boleh je. Siapa tak marah? Siapa tak marah kan. So awak datang rumah saya, so mana awak datang rumah saya, awak kena respect lah apa yang saya jual. Betul tak? Betul. So apa yang saya explain, awak kena percayalah. Kalau awak tak nak percaya, awak pergi ke kedai lain. Kedai lain lah. Macam tu, simple. Faham. So macam, weh, nak gaduh ke pakcik ni kan? Pakcik lah tu. So dia kata, bila saya kata saya bin tu proses daripada negara sekian-sekian. Dia kata, aku dah selalu minum kedai tu kat negara tu, dia kata kan. Sekarang aku boleh pergi, dia kata tu. Saya kata, wish, Belagak betul kan. Kalau boleh pergi sekarang, pergi sekarang kan. Sebab kita kalau berniaga ni satu je. Kalau berniaga ni kita percaya rezeki pada Allah. Betul. Untuk saya macam tu je. Kalau awak datang nak bagi masalah kat saya, better awak tak payah datang. Betul. Sebab bukan awak bagi rezeki kat saya. Dan duit tu pun bukan awak punya. Faham. Simple. Faham. Pengalaman manis lah. Pengalaman manis, orang dapat kata tips ke, contoh dia orang appreciate ke kan. Kalau tips tu bang, kalau kata saya, alhamdulillah adalah tu pengalaman manis juga. Tapi yang pengalaman lagi manis, bila saya explain tu, dia nak selfie. Dia recognize awak. Dia selfie, dia belum masuk. Dia selfie, okey, dia sekian-sekian, dia cakap okey, dia post dalam Facebook. Dia post dalam Facebook. Saya kata macam, weh bang, dia nak level lain ni. Kita dah level lain ni, cakap kan. Jangan lupa tag saya. Tak ada. Yang tu customer saya yang bagi tahu, kau di post dalam Facebook, ni sini aku, dia kata kan. Dia kata kan, ni sini aku. Dia bukan Navy kan. Dia bukan Navy. Saya kata, sini aku datang kedai kau tu kan, selfie dengan kau tu. Serius lah bang, saya kata tu kan. Saya kata macam, macam mana nak dapat customer macam ni kan. Nak jumpa balik pun payah kan. So situ antara yang happy juga untuk saya. Dia menghargai. Dia appreciate macam tu. Dia appreciate awak apa yang dia explain. Saya explain. Lepas tu dia cerita balik dalam Facebook tu, apa saya punya share knowledge apa dekat dia semua. So apa yang saya cerita tu, dia macam bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan macam tu bukan. Dia bukan macam tu. So maknanya dia simpan. Maknanya dia tak ada ego. Walaupun dekat rumah dia ada cerita, kalau dengan tool punya kopi tu banyak gila. Yang mahal-mahal punya kan. Saya kata macam, dia datang dengan hamba, dia nak belajar. Dia nak belajar benda baru. Orang kata knowledge sama juga, mana-mana kita belajar, ilmu takkan habis. Betul. Macam awak ni, awak ajak layan lah customer macam ni. Yang macam mana? Yang nak kata abang ada beli sini, sini, tapi abang buat kopi kau punya lagi sedap. Ada juga. Ada. Saya lagi suka macam tu. Saya akan nak tanya dia, dia betul-betul minat ke. Kalau dia nak minta advice, saya bagi je advice. Lebih kurang kat sini, kalau saya kerja, tempat kerja saya tu, saya kata macam, saya suka bagi advice kat orang. Faham. Sebab apa yang saya rasa ilmu saya ada, tak boleh bawa sampai mati pun. Betul. Itu je saya punya pesan. Kalau saya share dekat saya punya klik ke mana-mana ke semua, siapa yang dengar saya punya knowledge semua,
pakailah. Kalau pakai rasa bagus, pakai. Kalau tak bagus, buang. Letak ke tepi, tak air renggang pun tak apa. Okay bang, saya rasa kita break kejap. Okay, boleh, tak ada masalah. Kita break dulu untuk part 2, take 5, dan kita kembali sebentar lagi. Okay. Assalamualaikum. Salam Shah Alam. Salam Shah Alam. Yes. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Kita kembali kepada ciri khas podcast Marahain. Kopi dulu baru kamu. Bersama hari ini tetamu undangan khas Nick yang berpengalaman bertahun-tahun menjadi barista. Betul. Okey, dan hari ini kita berpeluang dan dia bersudi orang kata meluangkan masa dan juga sharing dia punya pengalaman. Betul. Okay, so susah ni nak dapat ni. Susah betul. Kita terpaksa tunggu dia habis bertugas baru kita boleh dapat slot. 2 minggu ni nak dapat 2 minggu kan? 2 minggu kan? Okay. Kita ada soalan awak nak tanya? Kita sambunglah sesi kedua kita ni kan. Okay, macam ni. Saya nampak ada satu benda tahu, iaitu kerjaya sebagai seorang barista. Okay, kerjaya sebagai seorang barista ni saya nampak ramai kawan-kawan saya dia sambung belajar di universiti sama dengan saya. Okay. Tapi dalam saya end up dia jadi barista. Okay, faham. Ramai ada 2-3 orang kawan saya macam tu. Saya macam korang ni dulu masa dekat college engkau tak minum kopi pun. Okay. Kau minum teh ais juga. Sirap juga kan? Sirap juga hari-hari. Sekarang dia terpaling barista. Sekarang dia terpaling barista. Okay, jadi faham. mungkin kat situ saya nampak orang kata barista tu dah jadi satu kerjaya. Okay, so apa komen abang? Adakah dia ada masa depan atau jadi seorang barista? Nak tambah. Dan adakah semua yang di belakang kaunter kedai kopi, kafe kopi ni dikenali sebagai barista? Nak jawab yang mana dulu? Sama sekali. Sekali jalan. Kalau untuk saya macam tadi kerjaya tadi kan. Dia macam gini. Ramai orang yang nak kerja sebagai barista ataupun dia nak create kerjaya barista ni. Dia nak jadi own cafe lah. Kalau dia buka kedai, kalau dia dah kerja sebagai barista, one day dia nak buka kedai boleh. So ujung dia nak ada bisnes sendiri juga. Yes, bisnes sendiri, betul. So sebab dia kata macam orang kata kebanyakan mentaliti sekarang ni ramai orang nak cari experience. Lagi-lagi orang budak habis SPM ataupun habis belajar apa semua. So dia nak cari pengalaman. Bila cari pengalaman ni kadang kerjaya orang nampak yang short term ataupun untuk long term yang long term sangat. Macam yang short term ni macam contoh kalau dia betul serius dalam barista ni dia boleh go through competition. So competition ni bukan yang orang kata Malaysia punya saja. Bukan yang certain area yang dia ada macam contoh world punya championship, world punya competition lah. Faham. World punya. Adakah Malaysia berjaya ada barista? Ada bang. World champion. World ada. Tapi dulu gila daripada saya ingat yang first saya betul-betul serius tengok pasal kata apa competition apa semua. 2019 tu pun ada. Tapi orang Melayu, bukan orang Melayu lah, orang Cina, tapi orang Malaysia lah. Maknanya dia recognize lah. Dia recognize lah. So dah memang orang kata dia ada kedai. So dia dah ada kedai dia. So bila dia kedai, so maknanya bila dia dah create macam tu, dia pergi competition. So once dia buka kedai, harga mahal pun orang tak kisah. Betul. Macam chef lah kan. Dia tembak satu Americano 30 pun satu cup tak ada hal. Kecil, murah bang, murah. 30 tu kira murah. Dia 60 biasa bang. 60. Kita tak panggil Americano, mungkin dipanggil Hembrew ke. Apa benda lah. So dekat situ dia boleh create the value dekat diri dia. So bila orang kata mungkin orang yang belajar ni dia dah nampak benda ni ada satu career ni. Mungkin dia dah ataupun dia dah give up untuk study. Ada mungkin juga. Untuk saya kalau yang mana nak study, teruskan study. Tapi mana yang nampak future dekat barista ni, orang kata kita boleh create as a part time pun boleh, tak ada masalah. Dia tak ada masalah. So dekat situ dia jadi macam orang kata apa, create your passion lah. So bila create passion ni, dia jadi kerja sendiri, kerja macam contoh tadi kan. Kalau dia kerja, dia buat part time. So part time tu mungkin silap dia jadi kerja dia betul nanti. So dia bila jumpa passion dia ke? Betul. Dia boleh jadi macam tu. So maknanya kalau kata saya tiba-tiba saya nak jadi barista.
Katalah saya minat kopi, saya jadi barista, saya start dengan part timer. Kemudian di Malaysia untuk orang recognize saya kena masuk pertandingan. Macam tu. Betul. Dia boleh pergi. Dia jangan kita rasa macam kecil dia aku kan. Macam saya mungkin tak masuk sebab saya mungkin rasa macam untuk saya sendirilah tempat kerja saya sekarang ni mungkin saya ada tanggungjawab. Okay. So saya kata macam tanggungjawab dekat kedai tu agak besar juga. So saya nak tinggal macam tu, saya macam nak pergi competition tu. Biar dulu lah. Sebab lah. kalau competition ni macam kita pergi, sebelum kita pergi competition, mana-mana kita nak kena push gila-gila kan, training gila-gila. Macam kat rumah nak kena ada mesin, at least kita practice gila-gila, all out betul-betul kan. Mungkin ada orang sebelum kau pergi competition, dia habiskan 1 carton susu dulu. No, 1 carton tu susu. Ada bang. Ada bang. Sebab practice. Dia nak, orang kata nak nampak betul-betul perfect. Siapa nak habiskan minum tu? Kalau dia buat tu, siapa habiskan? Mau tak tidur 3 hari. Mau tak tidur tadi. So dekat situ dia nampak future. Dia ada besar future. Macam soalan apa jadi macam mana tadi? Contoh soalan dia apa dah soalan aku tadi? Aku dah blank. Okey, belakang kaunter. Adakah semua dipanggil barista? Adakah semua dipanggil barista? Adakah dah 3 tahun duduk jadi assistant baru boleh diangkat jadi barista? Dia macam gini. Dia siapa bagi job barista? Dia punya in charge lah bang. Okay. Dia punya in charge lah. So untuk saya kalau sini nak declare dia jadi barista ke tak, so dia dah boleh buat. Dia dah pandai treat customer. Dan bila macam saya punya train, saya punya klik-klik saya, customer saya ingat saya punya klik. Once dia tak ada, contoh let's say dia cuti ke macam mana kan, dia akan tanya, mana budak ni? So that means you punya service yang budak tadi tu, saya punya belakang tabir tadi, orang kata tadi, dia kerja bagus lah. Dia bekerja bagus, customer kenal, dia ingat dia kenal, dan dia buat air pun sedap. So kita boleh recognize, kita dah boleh declare jadi barista lah. Macam saya kata, belakang tabir ni macam mana kita nak dia katakan barista setahun, 2 tahun, 3 tahun so once dia dah boleh service customer bagus, then let's say kalau in charge pun tak ada, dia boleh handle customer tu. Orang kata semua section dia boleh buat. Macam contoh dia ada section ni so dia boleh handle semua. So kita boleh panggil barista lah. So kalau setengah orang, setengah company dia ada juga, dia ada buat macam exam. Dia ada exam. Macam contoh macam kalau kita boleh kata Starbucks ni dia ada banyak exam juga. Internally ada exam? Ada exam juga. Macam contoh kita nak pergi ke apa ni, Starbucks Master kan. So Starbucks Master pun dia kena ada exam dia. Starbucks Master dengan barista apa beza? Starbucks Master dia ada apron, black apron bang. Maknanya dalam kerjaya sebagai seorang barista ni, dia ada dia punya pangkat-pangkat dia. Dia ada pangkat-pangkat. Dia ada setengah company tu dia akan create benda tu. So dia nak bagi budak tu kerja. Betul, appreciation, betul. So mana kalau dia pandai buat latihan, dia ada button. Dia boleh gantung button dekat apron dia. So bagusnya company besar macam itu, dia buat macam itu. Tapi tak ramai company yang lain buat macam tu. Tak banyak. So bila dia buat macam tu, dia orang nak kerja tu jadi seronok. Dia jadi macam aku ada step lagi ni, aku ada step lagi. Macam kita main game, kita ada step 1, step 2, step 3 kan. So benda tu jadi tak bosan tau. Faham. So, ada benda yang kita nak kejar always nak kejar. Itu yang seronok kalau ada company yang macam tu. Kalau dekat Malaysia ni, kalau ada banyak company selain daripada Starbucks, sekarang ni orang kata musim boycott kan. So orang dia tak nak fikir Starbucks kan. Orang tak nak fikir Starbucks. Tapi dia punya cara tu bagus. Untuk saya nampak benda tu bagus. Dah ada carry investment dia, betul tak? So sebab tu kadang bila sekarang ni musim boycott, bila orang kata apa, banyak manager dia orang tak nak keluar. Ada setengah-setengah nak keluar. Yang tak nak keluar bertahan lah. Sebab dia macam contoh mungkin dia dah selesa dengan gaji macam tu, tapi bila dia keluar tu title tak ada. Yalah. Company lain lah. Brand lain dah. Dia dah bertahun-tahun dah nak sampai level tu kan. So bila dia nak create satu Starbucks kata apa, Starbucks Master kan, black apron apa semua kan. So dia jadi macam, aku dah ada benda ni tu, takkan kalau aku nak keluar, kalau aku keluar sia-sia lah. Kebanyakan pun bila dia keluar, company lain nampak macam biasa je. Dengan dia punya title tu lah. Kalau di Starbucks je dia recognize oleh Starbucks, contohnya macam tu kan. Tapi bila dia keluar berhenti kerja dan pergi kerja kat company lain, dia boleh cerita, aku ada pengalaman Starbucks je lah. Mungkin. Tapi setengah company dia akan cakap, okay, dia high expectation. Dia high expectation dekat yang orang kata apa, ada black apron apa semua kan. Tapi bila masuk kerja, dia tak sama. Sebab flow kerja dia tak sama. Bila flow kerja tak sama, dia kata, kata Starbucks Master. Orang akan jadi petikai pula kan. Jadi kerja pun tak seronok. So
culture kalau macam Starbucks punya culture sebenarnya bagus. Mana kalau ada company yang boleh serap culture macam tu. Sebab orang kata kerja je tu jadi seronok. Dalam career Nick jadi barista ni kan, cakap pasal apa latih art ni kan, ada ke orang datang Nick buat kafe tapi saya nak love ada nama. Ada? Nama awet lah sekali. Oh ada bang. Tak bang, sebenarnya dia pilih saya. Pengalaman tu. Sebenarnya lah. Pengalaman tu. Kalau abang nak tahu. Dia kaki dating dekat kedai kopi. Aduh. Jangan datang kedai saya juga. Datang kedai saya jadi saya letak bunga nanti kan tu. Ada bunga. Tapi musibah ke nak letak nama? Musibah bang. Memang boleh. Sebab tu orang kata barista ni dia seni dia tinggi bang. Kalau orang kata barista, dia betul-betul. Kalau contoh macam abang kata tadi barista kan, kita nak panggil macam ni kan, dia ada seni dia. Dia bukan sekadar buat air. Orang kata kalau buat air tu, orang habis sekolah memang boleh buat air pun. Tapi seni tu, seni bila sampai deliver dekat customer tu. Macam contoh abang tadi, abang kata request dekat kedai kan. So bila abang sampai tu, weh cantik gila sial kan. Tak minum. Sampai tak minum kan, sampai sejuk dah. Ambil gambar dah 18 sampai penuh memori. Tak. Tu tak apa. Lala putus. Aduh seram. Aduh. Tulis nama bagai nak kahwin pun. Ujung-ujung tak kahwin pun. Sudahnya bukan dengan dia. Aduh. Kacau. Ramai ke orang bercinta dekat kedai kopi? Dia bercinta tak ramai kat sini. Dia cuma orang kata sweet couple yang lama-lama. Dia sweet time dia. Sweet time macam contoh yang dah tua-tua sikit kan, dah berumur sikit, dia orang dah pencen. Kadang dia orang nak orang kata apa, nak sweet dating kan. So datang duduk relax. Kita yang nak create moment yang dia punya happy, dia datang muka seorang mudi. Lepas tu tak main handphone tau. So kita sebagai barista ni, kita kena create happiness tu. Kita yang kena create. Kadang yang tak minta pun saya yang create. Bila kita create tu, bila tengok orang tu daripada muka mudi tadi kan, lepas tu dia boleh senyum, itulah satu penghargaan yang paling besar. Yang boleh create kita punya senyum dalam diri tu. Kau jangan galau. Kau datang je pun datang bukan sengit kaki. Datang sengit kaki lah. Dah kena apa. Dia dah cakap macam ni. Datang. Sudah. Aduh. Betul lah. Betul. Dia apa namanya, maknanya kita kerja sebagai barista ni bukan saja kita buat kopi, tapi sebenarnya kita bawa happiness tu kepada orang. Betul. Kita share. Kita create happiness. Benda tu yang jadi seronok sebenarnya kerja. Kadang orang kerja ni setengah. Of course orang kata kalau kerja ni sebab duit. Tapi bila kita kerja ni hari-hari bila kita buat benda yang sama, kita createkan benda tu yang hobi yang kita suka. Passion tu. So bila kita kerja, kita buat benda tu, orang lain datang, orang baru datang kan, dia jadi Dik request gambar ni. Dia kata macam tu. So dia jadi macam seronok tau. Dia jadi seronok. Ada setengah yang minta tu yang lebih-lebih. Yang kita tak boleh buat, dia minta bang. Cakap kalau ni minta lebih-lebih ni, tempat bayar kan. Dah sejam lah. Dah sejuk ni kan. Tak minum pula awak tu. Dia suruh buat muka dia. Ada. Dia minta muka dia. Mana dapat idea suruh letak muka? Dia ingat benda tu boleh print. Tak, yang couple ni tadi dia Alah. Sweet. Aduh. So sawit. Itu yang pasal tak minum tu, pasal itulah. Pasal itu punca. Aduh. Dia jadi muka bang. Jadi muka. Jangan. Kalau yang jadi muka jadi. Macam dulu saya ada pernah buat muka. Tak adalah muka jadi muka sangat kan. Buat muka tu ada kata grup makcik. Bukan kat yang kata tempat kerja lama. Grup makcik tu, saya buat semua muka gambar macam perempuan. Saya suka lukis. Tapi hari tu orang kata tak tahu lah, time tu quality dah out lah kan? Tapi janji orang kata quality, orang kata nak present muka awak lah, dia kata macam tu. Gambar maknanya dia seronok kat situ. Saya kata buat muka saya pula. Dia kata ramai yang request macam tu pula. Itu payah. Tapi time tu abang tak ada cuti lah. Memang tak dapat cuti lah. Asyik orang datang nak request tu. Dah request dah dah lama. Orang lain semua dah buat sikit. Love, dah serve. Dah serve lah. Dan kita dah macam betul. Aduh. Kalau saya kata saya nak start minum kopi, apa yang sebenarnya patut saya tahu dulu, atau macam mana nak minum? Katakan ada pendengar dekat YouTube, dekat podcast ni,
dekat Spotify, tak pernah minum kopi. Ataupun selama ni memang dia main bedal. Dia main bedal je ataupun dia minum kopi kat mamak je. Ataupun nampak gigi dia beli gigi, nampak kenangan dia beli kenangan, nampak Starbucks dia beli Starbucks, nampak Costa dia beli Costa. Lepas tu dia kata sebenarnya aku minum kopi tapi aku tak tahu mana aku nak. Dan aku teringin nak minum kopi secara serius. Contohlah. Apa nasihat abang Nick, barista? Dia dah tak tahu lah barista ke tak lagi. Betul. Aduh. Dia dah manager dah ni. Dah manager, jadi manager. Dia kalau macam gitu, dia kena macam orang yang macam gitu, dia kena rajin pergi kedai. Dan dia minta advice. Dia contoh dia minta advice, dia kena cakap dia punya favourite dulu. Dia punya favourite. Dia selalu minum yang macam mana. Kadang orang pergi kedai kopi ni, dia kata dia apa yang sedap. Kita pun tak tahu definisi sedap bagi dia tu macam mana. Betul. Mungkin black coffee. Mungkin yang lagi pahit lagi sedap bagi dia. Betul. So kita kena tahu dia punya tune dia dulu. Saya tahu tune dia, contoh dia memang suka black coffee tapi dulu dia boleh kata selalu minum black je, kopi O mamak nak kau gila kan. Tapi dia tak tahu kau dia level mana. Ada kalau kata type yang macam gitu, kita akan recommend abang bau dulu. Bau? Bau dulu. So buka balang tu bau. Aku pernah depan dia bagi bau kopi-kopi Utopia kan. Memang bau dia berbeza. Betul. Ada bau apa? Maksudnya bau kopi dan masam tu ke macam ada bau macam bunga sikit. Kalau kita bau satu, dia akan bau kopi je. Okay. So kita kena ada bawa dua. Macam contoh kita bagi different kat situ. So bila kita bagi dua benda yang berbeza, kita baru dapat different kat benda tu. So bila kita nak educate customer yang macam tadi yang nak minum kopi tapi dia tak tahu nak start macam mana. So pergi kedai kopi yang mungkin yang dia rasa macam dia selalu pergi Costa ke dia pergi macam gitu, pergi yang specialty coffee punya. Okay. Bila pergi specialty coffee ni, mostly barista dia akan explain detail. So mungkin dia akan tanya, abang punya type macam mana. And so mungkin abang boleh ambil bau dulu. Tak nak minum pun tak apa, bau dulu. So mungkin boleh feel benda tu. So baru kita boleh kata macam aku suka bau ni. Faham. Sebab kita ni sebelum kita minum, contoh ni minum ais kan. Contoh kalau nak kenal minum kopi, minum panas dulu. Minum panas, kita dapat bau dulu. Kita bagi hidung dulu bau. Sebab kata Piramli ambil bau dulu. Ambil bau dulu. So bila ambil bau pergi ke otak. Bila pergi ke otak, dia pusing. Lepas tu baru kita bagi mulut rasa. Kita bagi fair. Kalau kita minum terus setengah-setengah yang cafe ataupun restoran yang serve in the takeaway cup, dia tak buka lip dia tau. So bila dia tak buka lip, walaupun dia ada air panas, dia tak dapat bau. So tu antara salah satu untuk saya lah. Kenapa ada setengah-setengah cafe dia buat dine in, walaupun dia jual kopi saja. Untuk black coffee. So sebab dia nak suruh minum dalam cup having dia tu. So dia boleh bau sekali. So bila bau, ada bau bang? Ada. Bau apa? Dah habis. Baru nak bau. Dia tak ada bau. So bila kita buka lid tu, kalau hot, kita minum, bau kita bau dulu. Lepas tu baru kita minum. So cara nak minum kopi ni, kita bau dulu. Kita feel. Orang kata kalau orang kata rare sikit, macam wine minum lah. Ada seni lah. Ada seni. Ada step, ada seni. Kenapa orang kata orang putih ataupun orang yang kata pun non-Muslim, dia minum wine, dia kacau, dia bau dulu. Betul. Dia bau feel dulu, dia sampai ke otak. Sebab dia gunakan nikmat hidung dulu. Dia bau tu kan. Betul. Dia bau dulu. Sap baru dia rasa. Dia rasa pun sikit dia. Dia bukan minum. Rasa. Kadang orang kata minum. Zap. Minum je lah. Faham. Dia kena rasa dulu. Bau, lepas tu rasa sikit. Main dengan dalam mulut dulu. Dia ada cara dia lah. Macam contoh tadi abang kata tadi, yang orang yang nak minum kopi, pergi kedai kopi, yang cari yang specialty punya kopi, dia akan explain. Kalau kedai tu tak boleh nak explain detail, I mean like dia tak cukup specialty lah. Dia sekadar jual kopi. Dia jual kopi je. Dia ni betul tak macam awak apa soalan tu kan. Sebenarnya kedai specialty specialty. Dia ada jual kopi dia tu tau. So barulah kita buat
kopi kat rumah. Betul tak? Betul. Contohnya dia ada bin dia sendiri. Bin dan tu daripada spesifik negara dia. Betul. Daripada situ dia akan aku minat kali ni. Takkanlah hari-hari nak minum kan, hari Ahad pagi tengah malam. Semua nak datang kedai. Kedai dah tutup bang, buka kedai tak lagi. So boleh buat sendiri kan. So boleh buat sendiri kan. So tu antara salah satu juga. Kadang kedai ada buka pukul 10. Buka lambat. Better buat sendiri. Walaupun rasa tu tak sama, tapi dia boleh dapat kafein yang betul. Ada setengah orang dia nak minum, orang kata apa, nak buat kerja. Tapi dia minum kopi yang bersusu. So sedangkan susu ni dia buat lagi ngantuk. So macam contoh tadi, first tadi soalan tadi ada cara nak minum kopi macam mana. Ada setengah time kita kena minum cara macam ni. Ada masanya kita kena minum benda ni. Kenapa orang panggil tea time, kena minum tea time petang? Kenapa orang tak minum pagi? Betul. Sebab apa Sebab apa Tea kebanyakan tea ada yang teh bunga. Teh bunga ni bagi menenang. So untuk malam kita punya tidur nyenyak. Dia calming lah. Minum teh tarik pagi tu salah. Tapi kita dah lambat, kita benda je. Boleh lah Boleh lah mantan. Boleh. Tapi kalau macam tea pula banyak konsep dia kan. Tea pun ada banyak jenis kan. Betul. So kalau nak borak pasal tea, ada section tea pun boleh kita masuk, tak ada masalah. So kalau untuk kopi ni dia ada banyak cara. Macam contoh, mungkin kalau macam saya kerja dulu restoran, kenapa dia orang serve breakfast, macam big breakfast apa semua, dia serve black coffee, tapi dia serve sekali dengan orange juice. Okay. Dia nak cut dia punya macam acidity yang dekat kopi tadi tu. I mean like dia bagi balance. Betul. Macam orange juice kalau kita minum pagi, confirm pergi toilet punya. Betul. So maknanya dia clear cut semua perut kita time tu. So dia ada cara-cara dia. Orang kata pair lah. So kita minta maaf kalau ada gangguan bunyi. Betul. Dah makin bising pula kali ni. Dan kita masuk ke orang kata fasa-fasa terakhir ya. Betul. Ni ada soalan terakhir nak bagi kepada Nick. Saya tak ada apa. Saya rasa lebih kepada saya pun dah tanya tadi. Dah habis dah habis. Okay, so Nick, terima kasih kerana meluangkan masa. Sama-sama. Satu perkongsian yang saya rasa akan memberi manfaat. Betul. Jadi kepada para pendengar di podcast Marahain, boleh komen di ruangan di bawah. InsyaAllah Nick akan jawab. Kita akan bagi link. Nick akan jawab dekat bawah kalau ada soalan-soalan. Kita pun dah lama sangat ni macam gini kan. Dan stay tune lah dengan siri yang Kopi Dulu Baru Kamu yang kemudian. Betul. Okay, terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye-bye.